Hai, Assalamualaikum. Hari ini bersama saya Puan Suaibah dalam kelas OFA Online Cawangan Hati Murni Bandar Bukit Mahkota. Okey, untuk hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan solat sunat perkara sunat solat. Okey, seperti yang semua orang tahu, dalam kita solat akan ada dua bahagian perkara-perkara sunat dalam solat. Okey, boleh kita tengok dekat depan, saya akan tuliskan. Okey, baiklah. Okey, dalam perkara sunat terdapat dua jenis perkara sunat dalam solat. Sunat yang dua bahagian itu adalah sunat haiat dan juga sunat ab'ad. Saya tulis dalam bahasa Melayu supaya semua orang akan faham. Okey. Apa dia sunat ab'ad? Apa dia sunat haiat? Kenapa pula sunat ni ada dua? Kan? Okey, kita tengok dulu sunat ab'ad. Okey, sunat ab'ad ni adalah sunat muakkad, sunat yang mana sunat yang mana sangat dituntut untuk kita lakukan benda tu. Okey, kalau contoh kita tinggal sesuatu perkara dalam solat, jadi disunatkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Kalau yang ni, sunat yang ni, kalau kita tertinggal sesuatu perbuatan, okey. Kalau ni tertinggal, jadi dituntut tertinggal, maka perlu kita buat sujud sahwi. Okey. Kalau ab'ad ni, sunat yang saya terangkan sekali lagi, sunat ab'ad adalah sunat yang dituntut untuk kita buat perkara tersebut. Okey, apa dia sunat haiat? Kalau sunat haiat pula, perkara yang perbuatan yang menyempurnakan solat. Okey, yang ni pula kalau sunat haiat tidak perlu sujud sahwi. Okey, untuk sunat haiat, kalau kita tak buat apa perkara sunat tersebut, tapi kalau kita tertinggal, jadi tidak perlulah kita buat sujud sahwi. Berbeza dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau kita tertinggal, jadi kita ni disunatkan untuk buat sujud sahwi. Okey, apa tu sujud sahwi? Tiba-tiba kan dalam solat dalam perkara sunat ada pula sujud sahwi. Okey, sujud sahwi saya akan terangkan pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini saya akan terangkan satu persatu apa dia perbuatan sunat ab'ad dan juga apa dia perbuatan sunat haiat. Okey, untuk jangka masa ni, saya harap semua akan faham berkaitan dua bahagian dalam perkara sunat solat. Yang pertama tadi sunat ab'ad, yang kedua adalah sunat haiat. Okey.
Jadi kita pergi satu persatu dengan sunat ab'ad dahulu. Okey, untuk sunat ab'ad, apa yang terdapat dalam sunat ab'ad adalah yang pertama adalah yang ada nota, yang ada pensel, boleh salin satu persatu dan saya akan tulis sebahagian yang saya bacakan. Okey, yang pertama adalah duduk. Okey. Yang pertama adalah yang pertama kita akan duduk tahiyat awal. Okey. Yang kedua kita akan membaca tahiyat awal. Yang ketiga okey. Okey. Saya nyatakan 3 dan saya akan terangkan satu persatu. Okey, dalam sunat ab'ad yang pertama adalah duduk tahiyat awal. Okey, duduk pada tahiyat awal ketika pada rakaat kedua kan, tahiyat awal. Okey, kemudian membaca tahiyat awal. Kita baca tahiyat awal. Kemudian yang ketiga selawat ke atas Nabi junjungan kita sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat awal. Okey. Kemudian yang keempatnya adalah membaca doa kunut dalam solat subuh. Okey, sebab itulah kalau kita solat subuh tiba terlupa ataupun kita terlupa untuk membaca kunut. Kita terlupa membaca kunut. Jadi kita walaupun kunut tadi adalah perkara sunat tapi sunat yang dituntut untuk kita buat. Sunat muakkad yang kita kena buat kan. Jadi bila kita dah tinggal perkara tersebut, kita disunatkan untuk buat sujud sahwi tadi. Okey. Sebab apa? Sebab sujud sahwi dilakukan jika kita terlupa untuk melakukan perkara-perkara dalam sunat yang dituntut, sunat ab'ad tadi. Okey, yang seterusnya, berdiri ketika membaca kunut. Okey, kalau kita solat subuh, kita nak buat kunut. Kita nak apa? Bila kita bangun nak baca doa kunut, jadi kita disunatkan untuk berdiri. Tak adalah kunut tu dibaca dalam keadaan kita duduk. Okey, yang seterusnya selawat ke atas Nabi dan keluarga baginda selepas doa kunut. Okey, jika anda semua perasan dan membaca doa kunut, Allahumma hadini fiman hadait wa ilal akhirul ayah. Jadi dalam tu ada selawat ke atas baginda Rasulullah dan juga keluarga baginda. Okey, itu adalah sunat yang perlu kita buat. Okey, setiap dalam perkara sunat macam yang saya dah ceritakan sebelum ni, perkara sunat ni adalah perkara yang kita buat, kita yang akan dapat pahala. Okey, kalau semua orang nakkan pahala, semua orang nak tambah pahala. Jadi dengan perkara-perkara sunat ni lah kita buat untuk kita kumpul pahala kita. Tapi sunat ab'ad ni sunat yang dituntut lah kan, macam saya cakap di awal tadi. Kemudian apa yang seterusnya? Selawat ke atas Nabi dan keluarga baginda selepas tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir sama. Selawat
Okey, awal dan akhir perlu kita selawat ke atas Nabi. Okey, selesai dengan perkara dalam sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni kalau yang saya dah bacakan tadi ada 7 solat sunat ab'ad. Okey. Seterusnya, saya akan terangkan satu persatu sunat hayat pula. Okey, untuk setakat ni, adakah semua faham apa dia sunat ab'ad, apa dia perbuatan sunat yang perlu kita buat dalam sunat ab'ad? Okey, saya harap semua dapat menyalin ataupun info berkaitan sunat ab'ad. Okey, seterusnya sunat hayat pula. Okey, perkara yang perbuatan yang kita buat nak sempurnakan solat tadi. Kita solat, takkan kita solat saja-saja nak solat, tapi kita solat biar solat kita tadi sempurna, biar solat kita dalam keadaan kita dapat solat yang tamam, solat yang sempurna. Okey, yang ni cuma walaupun solat sunat hayat ni perbuatan yang nak sempurnakan solat, perbuatan yang tak perlu diganti dengan solat, tak perlu diganti dengan sujud sahwi, minta maaf. Okey, perbuatan yang tak perlu sujud sahwi, jadi tapi walaupun tak perlu sujud sahwi, tapi perbuatan yang kita buat tu, perbuatan tu yang akan sempurnakan solat kita. Nampak solat kita cantik. Bukan pakaian je kita pakai nak cantik, tapi kita solat, kita nakkan sesuatu yang nak menghadap Allah dengan keadaan kita kita sujud pada dia dalam keadaan kita buat perbuatan yang sempurna. Okey, yang pertama. Okey, apa perkara pertama? Okey, dalam sunat hayat ni sangat-sangat banyak sebenarnya yang perbuatan yang nak sempurnakan solat kita yang sebenarnya kita buat pun hari-hari tanpa kita sedar. Cuma dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan tahu, oh itu sunat hayat yang aku buat, itu sunat ab'ad yang aku buat. Okey, jadi kita akan tahu perkara mana yang perlu kita jika kita tertinggal, kita buat solat sunat sujud sahwi, ataupun perbuatan yang kita tertinggal tak perlu pun kita buat sujud sahwi. Tak semua benda lah kita kena perbuatan tadi, kalau kita tinggal kita kena buat sujud sahwi. Okey, kemudian yang pertama, kita mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram. Okey, Allahu Akbar. Okey, angkat tangan tadi adalah sunat hayat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian setiap daripada bangunnya perbuatan kita dalam solat, bangun tu maksudnya okey, kita rukuk, kita nak bangun Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar tadi itu pun adalah perkara sunat hayat. Jangan pula lepas ni kalau kawan tu dia bangun daripada sujud, bangun daripada rukuk, bangun daripada sujud ataupun rukuk, dia tak angkat pun, dia tak sebut Allahu Akbar. Jangan marah dia, kamu kena sujud sahwi. Tak, itu adalah perbuatan dalam sunat hayat, sunat yang menyempurnakan solat tadi. Okey, seterusnya membaca doa iftitah. Sama, membaca doa iftitah tadi adalah sunat hayat. Okey, dan yang seterusnya, okey, saya tuliskan sebahagiannya ya, yang mudah untuk kamu salin kan. Okey. Alright. Yang kedua, mengangkat tangan. Okey. Yang kedua kita tulis mengangkat tangan ketika kita nak takbiratul ihram, ketika kita mengangkat tangan ni saya terangkan. Mengangkat tangan ni semualah macam saya cakap tadi. Takbiratul ihram, ketika kita bangun daripada rukuk, bangun daripada sujud nak ke rakaat yang kedua dan seterusnya. Itu adalah perkara dalam sunat hayat. Okey, seterusnya membaca apa? Ta'awuz. Apa yang dikatakan oleh ta'awuz?
membaca ta'awuz tadi adalah membaca ta'awuz yang a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Itu pun adalah sunat hayat. Okey, seterusnya apa dia lagi? Okey, membaca surah selepas Al-Fatihah. Sunat hayat yang perlu kita lakukan selepas kita baca Al-Fatihah, surah Fatihah. Sebab Fatihah adalah rukun di dalam solat. Jadi perkara sunatnya kita sertakan dengan surah-surah lazim. Itu adalah sunat hayat. Okey, seterusnya membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu adalah perkara sunat hayat. Okey, kemudian duduk iftirash. Okey, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tadi pun adalah perkara yang termasuk di dalam sunat hayat. Okey, kemudian apa lagi yang selalu kita buat? Okey, kita akan solat menghadap ke arah kiblat. Kita akan duduk di atas sejadah. Jadi disunatkan kita untuk memandang ke tempat sujud. Kalau pelajar-pelajar selalulah time semayang pandang kiri kanan, depan belakang. Itu dia tak buatlah perkara sunat. Jadi kalau lepas daripada ni nak buat perkara sunat, pelajar tersebut perlulah memandang ke tempat sujud. Dapatlah pahala satu di situ. Okey. Kemudian apa lagi yang terdapat? Okey, yang terdapat dalam sunat hayat ni. Okey, membaca lafaz amin ketika selesai membaca al-Fatihah. Itu juga adalah salah satu daripada sunat hayat yang kita boleh lakukan. Okey, seterusnya membaca surah kemudian kita bertakbir kan, al-intiqalat. Okey, ketika yang tadilah saya sebut Allahu akbar, Allahu Akbar, itu pun adalah termasuk dalam perkara-perkara sunat. Okey, kemudian ada lagi yang terakhir dalam sunat hayat kita boleh buat, yang kita buat untuk sempurnakan solat, di mana apabila kita duduk kita meletakkan kedua-dua tapak tangan di atas kan, itu juga adalah termasuk di dalam perkara sunat hayat. Okey, seterusnya bila dah seterusnya kesimpulan daripada sebelum saya terus kepada sujud sahwi. Sebelum saya teruskan kepada sujud sahwi, jadi kita faham formula, kita faham dulu perkara-perkara yang wujud, perkara yang ada dalam solat, perkara sunat solat. Okey, perkara sunat solat saya terangkan sekali lagi. Perkara sunat solat terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sunat ab'ad, yang kedua adalah sunat hayat. Okey, nak mudah senang, nak mudah kita ingat, kalau sunat ab'ad, kalau kita tinggal perbuatan, kita kena buat sujud sahwi. Sujud sahwi saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, saya highlightkan ya. Berbeza. Kalau yang ni tak perlu. Okey. Ingat, kalau sunat ab'ad mesti kita tertinggal perkara-perkara sunat, jadi kita kena disunatkan untuk sujud sahwi. Kan? Yang saya sebut tadi 7, tapi saya nyatakan di sini 4. Okey. Seterusnya, bahagian yang kedua, sunat hayat. Kita nak kenal, nak ingat sunat hayat ni macam mana. Sunat hayat perkara yang sempurnakan solat kita. Kita dah biasa dengan solat, kita lakukan perbuatan Allahu Akbar, letak tangan, kemudian kita bangun daripada rukuk, angkat takbir, sebut Allahu Akbar, dah biasa dengan baca tasbih ketika rukuk dan sujud. Itu semua adalah dah merangkumi dah. Itu semua perbuatan yang nak sempurnakan solat kita. Okey, jadi sunat hayat tadi, hayat ni adalah perbuatan yang nak sempurnakan solat. Memang perbuatan ni kalau kita tinggal, tak perlulah kita nak buat solat sujud sahwi. Tapi
kalau kita buat benda tu, kita akan dapat solat yang sempurna. Antara yang saya sebut tadi banyaklah. Yang di papan ni saya nyatakan ada 3, 1, 2 dan 3. Selebihnya saya tak nyatakan, tapi saya dah terangkan satu persatu dalam video ni. Jadi yang menonton boleh menyalin satu persatu supaya apa? Supaya kita dapat beza. Oh, ini adalah sunat ab'ad. Aku perlu buat sujud sahwi kalau tinggal. Oh, aku dah sunat hayat ni aku dah buat dalam semua solat. Aku dah sempurnakan dah. Jadi kita dapat perbaiki serba sedikit solat kita hari ke hari supaya kita mendapat solat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Perkara-perkara sunat inilah yang membolehkan diri kita untuk melakukan yang lebih baik. Okey, seterusnya kita akan sambung. Saya akan terangkan. Tadi dah mula dalam sunat ab'ad saya ada sebutkan, oh tinggal perbuatan ni kita perlu buat sujud sahwi. Okey, jadi seterusnya saya akan terangkan pada semua apa itu sujud sahwi. Bagi warna sikit. Okey, apa itu sujud sahwi? Jadi penerangan dalam sujud sahwi ni sangat penting. Sebab apa? Bila kita lupa tadi kan sunat ab'ad, inilah benda yang kita kena buat. Tak susah, sangat mudah untuk kita ingat. Okey, sujud sahwi ni dilakukan akibat daripada kecacatan yang dilakukan ketika solat. Kecacatan. Okey. Sebab sujud sahwi dilakukan. Sebab dilakukan adalah kerana kecacatan. Okey, kecacatan yang dilakukan ketika solat Okey. Pengertiannya, sebab dilakukan sujud sahwi ini adalah kerana kecacatan yang dilakukan ketika solat. Okey. Sujud sahwi ni mesti kita buat apabila perkara-perkara dalam solat ab'ad yang saya terangkan sebentar tadi. Perkara yang dalam solat ab'ad tadi ditinggalkan sama ada perbuatan tadi kita tinggal sama ada lupa atau lupa atau sengaja. Jadi itulah sebab sujud sahwi tadi kita perlu buat. Okey. Kalau kita dah tahu dah sebab apa kita kena buat sujud sahwi. Okey. Sebab apa kita kena perbetulkan kecacatan yang telah kita lakukan ketika solat tadi. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan bacaan yang perlu kita baca dalam sujud sahwi. Okey. Okey, jadi saya akan terangkan di sini bacaan dalam sujud sahwi. Alright. Okey, saya lukis dan saya tulis supaya semua orang nampak. Okey.
Okey, kita subhanallah ya. Wala yes. Okey. Okey. Ini adalah bacaan yang kamu perlu baca ketika melakukan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, yang bermaksud Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Baik, saya sertakan dengan pengertian dia ya. Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur Okey, baiklah. Kita boleh baca sama-sama. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, yang ni hendaklah dibaca ketika mana bila nak kita nak baca sujud sahwi. Okey, sujud sahwi dibaca sebelum salam salam yang terakhir. Okey, jadi sebelum salam tu sujud sekali lagi, baca subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali, barulah bangun, kemudian kamu bagi salam. Okey. Selepas kita dah terangkan bacaan, kita dah terangkan sebab apa sujud sahwi kita buat. Sujud sahwi ni dilakukan dalam perkara mana yang kita tinggal dalam perbuatan solat. Jadi kita dah tahu dah. Okey, sebab sujud sahwi ni sebab apa? Sebab apa kita buat? Yang pertama tadi, sebab kita meninggalkan perbuatan sunat ab'ad. Kita tertinggal perbuatan sunat ab'ad tadi. Jadi kita buat sujud sahwi. Kemudian yang kedua tadi, kita meragui bilangan solat. Contoh, kita solat maghrib. Kita lupa sama ada kita ni dah buat 3 rakaat ataupun baru 2 rakaat. Jadi kita solat, kemudian kalau kita dah rasa ragu dulu, jadi kita perlu lakukan sujud sahwi tadi. Okey, baiklah. Baiklah. Okey, itu sahaja pengajian saya untuk hari ini berkaitan dengan perkara sunat solat yang terbahagi 2 tadi, sunat ab'ad, sunat hayat. Bila sunat ab'ad, kita kena buat sujud sahwi. Bila sunat ab'ad, kita tak perlu buat sujud sahwi. Tapi sunat ab'ad, sunat hayat tadi adalah perkara yang boleh sempurnakan solat kita. Okey. Wa akhirul kalam daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.